Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana hari ini Khamis 27/5/21, kita dapat meneruskan lagi lah sesi PDPR kita bagi subjek sejarah. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, seperti biasa sebelum belajar kita baca dulu doa. Okey, ingat kembali SABC dan juga PMPD. Okey, pentaksiran bilik darjah itu memang kamu kena ingat lah. Setiap kali lepas belajar, mana-mana cikgu pun akan buat pentaksiran. Sama ada melalui lisan, tulisan, kuis dan sebagainya lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah gambar ini. Ada 4 jenis gambar ni. Nama dia kompang, gedombak, rebana ubi dan beduk. Okey, apa dia? Okey, ini adalah alat muzik mungkin bagi masyarakat Melayu. Okey, kita tengok apa dia seterusnya. Okey, kita masih lagi dalam tajuk kaum dan etnik di Malaysia, di mana objektif pelajaran kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Okey, sama juga minggu lepas. Dari segi kriteria kejayaan ialah saya dapat pertama, menyatakan pelbagai jenis alat muzik pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Okey. Yang kedua, menerangkan fungsi alat muzik tradisional 4 kaum atau etnik di Malaysia. Yang ketiga, menyatakan kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Jadi saya harap di akhir PDPR ni, di akhir PDPR sini kamu dapat menyatakan pelbagai jenis alat muzik yang kamu tahu berkenaan kaum dan etnik di Malaysia. Okay? Yang kedua, menerangkan fungsi alat muzik tersebut. Tapi saya nak cari 4 kaum ataupun 4 etnik saja. Okay? Kita akan belajar dulu, jadi kamu kena ingatlah. Okay? Jadi kita tengok apa seterusnya. Okay. Jom kita kenali alat-alat muzik etnik Sarawak dulu. Okey, yang pertama nama dia Engkeromong. Ni. Kalau kita tengok seperti lalu macam Cak Lempong lah. Jadi okey. Nama dia Engkeromong dikategorikan sebagai alat ediofon. Ia merupakan satu alat muzik dalam keluarga gong berbusut. Diperbuat daripada nat gangsa. Fungsinya ialah dalam suatu persembahan 4 buah engkeromong disusun di atas sebuah rak kayu dengan tertib dalam sistem skala tertentu. Ini yang pertama. Alat muzik etnik Sarawak. Yang pertama. Okey, yang kedua, nama dia sapi. Sapi ni dikategorikan dalam kumpulan kordofon. Ia juga dikatakan berasal dari negeri Sarawak. Okey, ia diperbuat daripada kayu keras seperti meranti atau kayu pelak. Lehernya agak pendek tetapi badannya panjang dan berbentuk seperti sebuah sampan. Asalnya alat ini dengan 2 tali yang diperbuat daripada urat rotan yang halus. Tetapi sekarang ianya dipasangkan dengan 4 tali logam. Okay, fungsi alat ni ialah badannya berfungsi sebagai penyalun bunyi. Alat ini boleh didapati dalam pelbagai saiz iaitu dari 3,5 hingga 6 kaki panjang dia. Alat muzik etnik Sarawak yang kedua. Yang ketiga kita lihat nama dia selengut. Selengut. Okey. Ianya merupakan alat tiupan yang dikategorikan sebagai aerofon. Ia dimainkan untuk hiburan individu dan berasal dari negeri Sarawak. Alat ini diperbuat daripada sejenis flut hidung yang diperbuat daripada buluh kecil. Okey, daripada buluh kecil. Dan fungsinya ialah mempunyai kaitan dengan kepercayaan masyarakat peribumi di Sarawak. Okey, itu alat yang ketiga, alat muzik. Seterusnya kita lihat pula, kita kenal pula alat-alat muzik masyarakat Melayu. Okey, yang pertama saya kenalkan kepada kamu angklung. Okey, kalau kamu biasa lihat bagus. Kalau belum lihat, mari kita apa dia angklung ni. Angklung ni ialah satu alat muzik yang dikategorikan dalam kumpulan idiofon. Adalah dipercayai bahawa angklung yang pertama dibuat di Bayumas, Indonesia beberapa abad yang dahulu.
Ia diperbuat daripada 2 atau 3 batang buluh yang ditalar pada satu perumah tertentu. Yang dipasang dipanggil ancak untuk membuat sebuah angklung. Okey, ini baru sebahagian ni. Okey, fungsinya ialah angklung digunakan dalam ensemble muzik tarian kuda kepang di Johor. Okey, sekarang ni kita cerita alat muzik ni, kita kena tahu nama dia, dibuat daripada apa dan apa fungsi dia. Bukan sekadar tahu saja nama dia. Lepas ni kita kena belajar macam mana cara nak bermain dia. Okey, seterusnya alat muzik bagi masyarakat Melaka yang kedua adalah beduk. Yang ni mungkin kamu biasa lihat di mana, di masjid ataupun di surau kan. Beduk adalah sejenis alat yang dikategorikan dalam mabranofon. Ia merupakan jenis alat gendang yang besar yang dipalu dengan pemalu yang dibalut dengan getah di bahagian kepalanya untuk menghasilkan bunyi yang kuat. Kalau orang zaman dulu, kalau sebelum subuh tu dikejutkan, dia pasang beduk, ataupun nak buka puasa dia pasang beduk. Okey. Ianya diperbuat, permukaannya diperbuat daripada kulit lembu. Permukaan di sinilah ni, kulit lembu. Okey, fungsinya ialah ianya berguna untuk memaklumkan masuknya waktu sembahyang sebagai alat perhubungan dan memberitahu apa-apa berita seperti berlakunya kematian di dalam sebuah kampung. Zaman dulu kan tak ada. Dulu kan tak ada telefon, tak ada kemudahan komunikasi. Inilah alat komunikasi dia. Bila dia ketuk je, orang tahu dah apa yang ada, sesuatu yang telah berlaku di kampung tersebut. Okey, seterusnya kita lihat lagi gambus. Inilah gambus, tapi bukan macam gitar, gambus. Nama dia gambus. Gambus adalah alat muzik dalam kategori kordofon. Ia diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka, manakala leher gambus diperbuat daripada kayu pendek yang tidak mempunyai fret. Ni leher dia. Fungsinya ialah untuk mempersembahkan tarian zapin di negeri Johor menggunakan alat ini. Masyarakat Melayu menggunakan gambus dalam persembahan ghazal di Johor. Selain itu, alat ini juga digunakan dalam lain-lain upacara seperti sambutan Maulid Hijrah dan Maulid Nabi. Tapi yang paling terkenal sekali adalah mengenai persembahan ghazal lah. Memang mereka menggunakan gambus. Baik, seterusnya alat muzik masyarakat Melayu yang keempat adalah geduk. Okey. Geduk ni kalau kamu kenal lah. Kalau tak kenal mungkin susah nak kenal sekarang. Sebab dia susah dah didapati. Geduk merupakan alat muzik yang dikategorikan dalam mabranofon. Ia merupakan sejenis gendang dua muka berbentuk tong. Okey, ia diperbuat daripada jenis kayu keras seperti kayu nangka. Kedua-dua mukanya diperbuat daripada belulang lembu yang dipasak dengan kayu nibung. Okey, fungsinya ialah sepasang geduk yang berlainan saiz digunakan dalam persembahan wayang kulit dan menorah di Kelantan. Alat yang lebih besar dikenali sebagai geduk ibu dan satu lagi dikenali geduk anak. Okey, itulah alat masyarakat Melayu. Baik, seterusnya kita tengok alat masyarakat Cina pula. Ada satu etnik, satu kaum Melayu kan. Okey, tengok masyarakat Cina pula. Alat ni dipanggil bo. Bo juga dikenali sebagai po, adalah sejenis alat muzik yang diklasifikasikan dalam kumpulan ediofon. Alat ini sangat popular semasa dinasti Sui dan dinasti Tang. Pada tahun 581 hingga 907 lah. Ia ni diperbuat daripada sepasang piring bulat yang rata dan biasanya diperbuat daripada kepingan gangsa. Fungsinya ialah masyarakat Cina biasanya menganggap bunyi yang kuat seperti baik sebagai baik. Seperti mana amalan mereka membakar mercuk untuk menghalau hantu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, alat muzik masyarakat Cina yang kedua adalah ceng dan cap. Ceng dan cap adalah alat muzik dalam kategori ediofon. Dibuat serupa dan digunakan secara berpasangan. Alat muzik dalam keluarga simbal berbentuk bulat dan berlekuk di bahagian tengah seperti cawan. Diperbuat daripada kepingan gangsa yang nipis. Garis pusatnya adalah di antara 12 hingga 14 cm. Bagi alat yang kecil dan 23 hingga 12 cm bagi alat yang besar.
Ia berfungsi sebagai penanda masa dan menentukan tempo dalam pancaragam pipe. Okey, seterusnya tengok liukin. Okey. Nama alat muzik liukin dalam kategori kodofon. Ia merupakan alat muzik bertali yang dipetik seperti pipa, kecuali ia lebih kecil dan bunyi seperti sebuah mandolin. Diperbuat daripada liukin dipetik dengan satu alat pemetik yang dibuat daripada tanduk. Tetapi sekarang alat pemetik ini dibuat daripada plastik. Okey, fungsinya ialah digunakan juga untuk mengiringi opera Cina dan nyanyian rakyat. Selain itu, ia digunakan untuk memainkan not-not yang tinggi dalam orkestra Cina. Okey, seterusnya kita tengok pula alat muzik masyarakat Cina. Iaitu yang pertama dia panggil dolak. Okey, dolak ialah sejenis alat genang dua muka berbentuk tong yang dikategorikan sebagai alat membranofon. Diperbuat permukaannya yang lebih kecil di sebelah kanan, iaitu muka treble ditutup dengan kulit kambing yang ditala kepada pik yang lebih tinggi. Manakala di sebelah muka yang lebih besar, iaitu muka base, dipasang dengan kulit yang mempunyai lapisan khas di bahagian dalam kulit mukanya. Lapisan khas ini iaitu dibuat dari campuran tar, tanah liat dan pasir halus yang menghasilkan pitch yang rendah. Baluh alat ini diperbuat daripada kayu dan diikat dengan tali. Dolak ini dimain untuk mengiring muzik rakyat. Okey, seterusnya alat muzik Cina India yang kedua adalah manjira. Manjira dikategorikan sebagai alat edophone, diperbuat daripada logam gangsa. Fungsinya ialah untuk mengiring nyanyian dan memainkan irama. Ia merupakan komponen yang penting dalam muzik banjas dan muzik tarian. Okey, ini adalah alat-alat muzik masyarakat Cina lah. Okey, seterusnya satu lagi alat muzik India ialah sitar. Okey, mari saya tengok rahsia-rahsia. Sitar adalah jenis alat muzik dalam kategori membranofon. Ia merupakan sejenis lute yang berleher panjang dengan 7 tali logam diregangkan di atas sebuah jambatan yang panjang. Ini jambatan yang panjang ni. Diperbuat daripada sebiji kulit labu keras yang berfungsi sebagai kotak bunyi. Ni kotak bunyi. Satu set tali-tali halus yang ditala kepada mok raga yang dimainkan bertindak sebagai penggetar bagi menambahkan bunyi gema alat tersebut. Fungsi dia sangat penting dalam muzik Hindustan. Kita biasa dengarlah muzik dia kan. Okey, itu adalah antara alat muzik etnik di Sarawak, kaum Melayu, Cina dan juga India. Okey, baik. Itu je untuk hari ini. Jadi, tugasan anda ialah sila isi link kehadiran serta jawab soalan